Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kita sudah masuk kepada bab najis. Bab najis. Ini dia panggil, mana hari ini 1 hari bulan Rajab 1442 bersamaan dengan 13 hari bulan 2 2021. Ini sesi yang kedua ni. Kita bagi dua lah sebab masa kita 2 jam. Kita masuk kepada bab najis. Kita sudah bincang tentang bab najis. Apa Tuan Syekh kata? Bermula najis itu tiap-tiap yang memabukkan yang cair. Sudah. Tulis nombor yang pertama. Perkara najis tahu dia? Setiap benda yang memabukkan dan dalam bentuk cecair, sama ada arak ataupun selain darinya. Itu dia panggil kitab bab benda yang najis. Bab an-najasah. Benda yang najis ni benda yang kotor, yang kita kena bersihkan dia. Kita kena bersihkan dia supaya solat kita sah. Kan itu dia kata babun najasah. Pasal itulah kitabun najasah ni dalam kitab fiqh kita dia letak di awal. Dia letak sekali dengan air. Sebab apa dia letak sekali dengan air? Supaya kita bersihkan dua-dua. Nak bersih, dia panggil, ada najis yang tak nampak, nama dia najasah ma'nawiyah. Itu dia panggil hadas. Ada najis yang zahir, itu dia panggil najis secara fizikal, secara yang jelas. Maka najis yang pertama ni Tuan Syekh kita letak mula-mula sekali, iaitulah arak. Mana dalil arak ni najis? Tengok dalam kitab kita ni. Firmanullah Ta'ala, kerana firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Tuan-tuan boleh tengok kitab yang saya baca ni ada dua versi. Yang Jawi pun ada, yang Rumi pun ada. Yang Rumi saya baca yang ni. Anak Kunci Syurga, Syekh Hamdul Qadir Mandili, disyarahkan oleh Abu Anas Madani ni. Afallahu anhu wa an walidayhi, dikeluar oleh PTS kan. Jadi kitab ni saya baca. Ada jemaah tanya kitab mana? Saya baca kitab ni. Sekarang ni kita berada di muka surat 86. Muka surat 86. Manakah dalil? Manakah dalil arak itu najis? Dalilnya firmanullah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji. Rijsun, perbuatan keji. Nabi Allah Ta'ala larang di sini, Allah Ta'ala sebut rijsun itu maknanya perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Maka jangan sekali-kali kita pergi duduk apa? Pergi duduk ambil benda tu. Ini dia panggil perbuatan yang keji. Tuan Syekh kita ni ambil selalu sini. Ambil arak selalu dah. Rijsun min amali syaitan. Maka kata dalam kitab fiqh kita kata, wa yuqasu 'alaiha, dan dikiaskan kepadanya apa dia lagi? Ghairuha, benda-benda lain. Ulama mengeluarkan selain dari arak adalah bukan najis secara ijma'.
Hanya arak saja yang dihukumkan sebagai najis berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tersebut. Jadi benda-benda cair lain itu tidak najis, tapi bukan semestinya boleh dimakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bezakan di antara benda halal dimakan dengan benda najis. Benda tu najis. Sebab ada orang kata, kalau tak najis, kenapa kita tak boleh makan? Berbeza benda ni. Macam racun. Racun tu dia tidak najis. Tapi siapa dia nak makan racun? Tak ada orang nak makan. Baiklah. Sebagai untuk bersifat adil, tuan-tuan tanda. Masalah najis arak ini, ulama telah sepakat mengatakan arak tak boleh diminum. Sebab sudah jelas haramnya. Dalam hadis Nabi sebut, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang mabuk itu dianggap sebagai arak, dan setiap arak itu haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Arak itu jelas dari sudut minum. Cuma sedikit perbincangan para ulama tentang adakah arak itu najasatu ainin. Apa makna najasatu ainin? Adakah dia najis secara fizikal, dia itu najis? Maka ada sebahagian ulama mengatakan tidak najis aini, tapi najis hukmi. Tak boleh minum dia. Mana kalau kita lalu contohnya ada arak, orang minum arak, dia mabuk, tumpah kena kain kita. Dalam kitab fiqh kita kata najis, maka wajib kita kena basuh. Ada sebagian ulama kata dia tidak najis aini, maka kita kata tak perlu basuh. Tapi tuan-tuan berpeganglah dengan mazhab ini. Cuma saya sebut itu supaya apabila kita dengar benda-benda macam ni, kita tidak rasa pening. Khususnya kita sekarang ni banyak perkara yang masuk alkohol. Alkohol yang diguna dalam arak itu memabukkan. Tapi adakah alkohol yang sama digunakan dalam perfume, dalam wangian kita? Kata di para pengkaji, alkohol dalam wangian bukan mabuk, mati kalau minum. Maka ada ulama yang semasa zaman kita hari ni, kan, ulama zaman kita ni yang semasa mengatakan bahawa alkohol itu bukan najis ain. Walaupun kita tak boleh nak minum dia, tapi dia tidak najis ain. Sebab itulah kita tengok banyak wangi-wangian sekarang ni, ada yang tulis free alkohol, ada yang mengatakan ada alkohol, tapi alkohol itu bukan haram untuk digunakan. Dia bukan arak seperti arak yang mabuk, diminumnya mabuk. Wallahu alam, itu perkara khilaf. Bagi sayanya, eloklah kalau kita guna perfume yang free alkohol ataupun dia tulis no alkohol, itu lebih baik. Banyak dah sekarang ni wangi-wangian kita ni, sama ada wangi arak ke wangi ni, semua yang pakai sembuh kan, strength. Jadi kalau ada alkohol tu dia cepat, dia kering. Allah, tapi kalau kita pakai minyak yang manual ni, yang apa ni, yang biasa-biasa ni, lekat. Pasal itulah kita kena gosok molek-molek kan. Baik. Tapi tahanlah bau dia tu. Itu yang pertama dalam masalah arak. Cuma baiklah, saya pun tak nak panjangkan di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Mu'tamad lah. Yang kedua, Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dia kata yang kedua, anjing. Dan anjing, yang kedua anjing najis. Mana dalil najis anjing? Al-kalbu. Dalil najis anjing, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Ulahunna bit-turab. Hadzal hadis
Rawahu Muslim. Mana hadis Imam Muslim riwayat ni, mana hadis yang sahih. Nabi kata sucinya bekas milik dalam kalangan kamu apabila telah dijilati oleh anjing. Bekas kita ni anjing mari jilat. Pada bekas tersebut adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Dan basuhan kali pertama dengan menggunakan tanah. Maknanya kita kena ambil tanah, masuk dalam air, bancuh dia, kemudian dibasuh dengan tanah. Sebab apa ni kena pakai tanah ni? Timbul lagi perbahasan. Kata di para ulama, sebab najis anjing tu dia ada penyakit dia panggil da'ul kalab dalam tu. Ini ulama fiqh lah duduk bahas. Maka dia tidak mati kecuali dengan tanah. Dia punya bakteria dia tu boleh mati dengan tanah. Ini teknologi. Zaman Nabi SAW sudah ada, teknologi sudah ada. Maka ulama mengatakan anjing itu najis. Secara aini dia tu, seekor dia tu najis. Kalau kita sentuh dengan dia, kena basuh. Cuma khilaf di sini, ada orang kata basuh kena samak. Yang sebenarnya bukan nama samak, dia panggil sertu. Tanda tuan-tuan. Basuhan jilatan anjing ini orang tak panggil samak. Yang samak tu kulit. Entah macam mana, daripada kecil lagi saya duduk dengar. Dalam masyarakat kita ni, orang Melayu ni lah tak? Bila kita kata kena anjing, kena samak tu, kena samak basuh 7 kali. Kita kata itu. Dalam kitab fiqh dia tak kata samak, dia kata sertu. Siratawau. Sertu. Itu dia. Baik. Bila kena sertu, kita basuh 7 kali. Maka Tuan Syekh ni kata, oleh kerana anjing tu kena basuh 7 kali, menunjukkan dia tu besar. Itu dia panggil najis mughallazah. Yang kedua, kembar dia. Kembar siapa? Kembar kepada anjing. Nama dia babi. Sebab apa babi ni diletak di kategori najis besar, mughallazah juga? Sebab apa? Kerana kelakuannya lebih jahat dari anjing. Dia kata kerana kelakuannya lebih jahat dari anjing. Maknanya lebih berat lah. Perangai babi ni lebih teruk daripada anjing lagi kan. Anjing tu berat dah, tapi babi ni pelik lagi, duk sodok sana sini. Hukum berdasarkan qiyas aulawi. Apa makna qiyas aulawi? Mari saya cerita sikit. Qiyas aulawi ni, tengok nota. Qiyas aulawi iaitulah bandingan yang lebih kuat. Keadaan babi lebih buruk dari anjing. Itu dia panggil qiyas aulawi. Keadaan babi lebih teruk daripada anjing. Maka babi pun dicampur sekali. Qiyas ya, dari sudut hadis tak ada babi itu. Qiyas aulawi ni begini. Dalam Al-Quran, ini pelajar-pelajar kena tanda. Dalam Al-Quran Tuhan kata, wala taqul lahuma uffin. Allah Ta'ala larang kita kata kepada mak ayah kita, uff. Contohnya mak suruh apa-apa kita, itu dilarang. Qiyas aulawi lebih utama lagi kalau kita pergi jekah mak kita. Jawab uff pun sudah dikira tak baik, boleh jadi derhaka. Ni anak-anak kena perhatilah, cakap dengan bapa jangan kasar. Ayah kita, mak kita ada kehormatan diri. Sepatutnya kita bercakap dengan baik, dengan lembut. Kalau ayah kita cakap kasar, kita cakap lembut dengan dia. Tak boleh kata uff. Jekah boleh. Lagi tak boleh. Pukul. Itu dia panggil qiyas aulawi. Maknanya kalau anjing pun tak boleh, babi lagi tak boleh. Itu dia panggil qiyas. Tapi tuan-tuan adalah hukum najis babi ni qiyas kepada anjing. Sebab tu dia jadi khilaf. Khilaf di antara mazhab Maliki. Dia tak ambil anjing pun khilaf bagi pihak dia. Bagi dia jilatan yang najis. Yang lain-lain itu Allah, saya tak, itu bahaya. Jadi pasal itulah kita ni kalau kita kata tak boleh qiyas, tidak menggunakan qiyas dalam mazhab Malik contohnya, ini satu kesilapan taknikal lah. Baik.
Kita pergi kepada perbincangan kita. Masa kita Masya Allah sangat laju. Yang keempat, bangkai. Apa dia bangkai? Dia panggil maitah. Bangkai ni benda yang mati. Ya. Al-maitatu dalam kitab Arab kata. Iaitulah selain dari bangkai manusia, ikan dan belalang. Manusia, kita ni orang tak panggil bangkai, orang panggil jenazah. Kan? Pasal itulah kata para pengkaji mengatakan, kita ni cantik, hebat mana nama kita, hebat mana kita pun bila kita mati, awal-awal lagi yang dicabut daripada kita nama kita. Awal-awal lagi dihilangkan nama daripada kita bila mati. Orang akan tanya, jenazah duduk kat mana? Contohnya orang ni nama Muhammad. Apa dia Muhammad? Muhammad Sabri. Sabri duduk kat mana? Orang tak tanya dah Sabri mana. Orang tanya, jenazah kat mana? Mayat duduk mana? Itu je orang tanya. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, dek bincang banyak cerita pun tak habis cerita pula kan. Maknanya benda lain dipanggil bangkai semuanya najis kecuali bangkai manusia orang tak panggil najis. Sebab tu kita kena mandi, kita kena kafan, kita kena wangikan dia dan kita kena kebumikan dia dengan cara yang hormat. Ada pun dua lagi bangkai, nama dia ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu dia panggil dua perkara yang dibenarkan. Mana dalil? Dalil bangkai ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih, mati sendiri, sama ada kena tembak, mati saja-saja, ataupun apa keadaannya kecuali dua. Siapa dia dua tu? Ikan dengan belalang. Mana dalil? Nabi sebutkan dua perkara yang dibenarkan tu. Darah, dua jenis darah, al-kabid wa tuhal. Dua jenis bangkai, al-hut wal jarad. Ikan kalau kita pergi kat sungai ke kat kolam tengok ikan mati, ambil balik. Jangan campur. Belalang sama juga. Belalang sama juga. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Belalang kalau kita jumpa dia, tangkap balik, makan. Saya tengok dalam video orang Arab, banyak belalang tempat dia. Tempat kita ni tak ada masyhur pula kan, tapi sedap. Kalau kita ambil dia, cabut dia punya sayap tu, goreng, boleh tahan. Baik para jemaah sekalian, berapa dah kita? Yang kelima, darah. Darah itu najis. Darah najis juga. Mana dia panggil ad-damus sa'il, darah yang mengalir yang banyak itu najis. Kalau setakat sikit-sikit darah itu dia panggil darah yang dimaafkan. Contohnya darah nyamuk. Kita tengah duduk solat, nyamuk mari aja kita pun naik, matilah nyamuk kan, keluar darah. Itu dia panggil al-ma'fu anhu, perkara yang dimaafkan kerana dia sedikit. Sedikit. Dalil darah ni najis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghsili anki daman thumma salli. Maka basuhlah darah pada kamu dan solat dah dia. Hadis ini dalam Bukhari. Panjanglah. Cerita dianya, Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni diuji dengan penyakit istihadah. Apa dia penyakit istihadah? Keluar darah sentiasa. Orang panggil istihadah penyakit lah, bukan haid. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada dia, bila mari masa cukup waktu lepas pada waktu haid, darah tu keluar lagi, Nabi kata apa? Nabi suruh basuh darah. Farsili anki dam summa salli. Pergi basuh darah tadi, kamu dia solat. Maka di sinilah kata di para ulama, darah itu termasuk dalam najis. Cuma dia kata darah ad-damul as-sa'il, darah yang mengalir.
Adapun darah yang dibenarkan dua, dalam hadis Nabi kata uhillat lakum maitatan wa daman. Darah itu al-kabid wa tuhal. Darah tu, hati itu sebenarnya dia darah beku situ. Wa tuhal. Apa ni? Sebab tu ada setengah orang bukan Islam. Dia kumpul balik darah. Darah yang daripada lembu dia, kalau dia ambil, maka itu tidak halal. Haram itu. Adapun darah yang sedikit, ini tanda ni muslimat ni. Darah yang sedikit, contohnya kita beli daging. Bila kita beli daging, kita basuh kan? Bila kita basuh, ada lagi kesan dalam bekas tu, dalam periuk kan, merah-merah, tidak jadi masalah. Itu dia panggil darah yang sedikit. Itu pun yang melekat di daging. Kita dah basuh, tapi ada lagi lah, nampak macam berjalur dalam air kita tu darah. Itu orang tak main makan darah itu. Itu darah yang sedikit yang keluar daripada daging, itu dimaafkan. Yang tak bolehnya damus sa'il, darah yang mengalir yang banyak, itu yang tidak dibenarkan. Pasal itulah baru ni timbul orang kan dalam video kata baju kita ni bila kita pergi raya rumah orang, contohnya kita makan gulai, dalam gulai tu mesti ada darah. Kesan-kesan darah tu kita kata janganlah. Agama ni tak ajar kita ta'annud, tak ajar kita sampai ketak sangat sehingga tak boleh bergerak. Kita ajar secara yang baik-baik, insya-Allah. Baik, yang keenam, nanah. Yang keenam, nanah. Kerana nanah merupakan darah yang telah berubah. Mana darah dia berubah jadi nanah, maka nanah itu najis. Dia pun kotor, orang tengok. Dalam kitab Jawi, yang kitab fiqh lain, dia kata di antara benda yang dimaafkan seperti air danau. Macam orang ni ada gatal di kulit dia tu, luka, kudis, maka ada air yang keluar tu, itu sedikit, itu termasuk dia yang dimaafkan. Tapi kalau kuat, menanah, sampai busuk, itu tak. Yang ketujuh, muntah, yang keluar dari usus, kerana merupakan makanan yang telah berubah, seperti air kencing dan tahi. Air kencing, nak keluar air kencing tu, benda tu sudah berubah dia tu. Adapun orang panggil terjeluak, kita makan keluar sikit, itu taklah panggil najis. Tapi muntah yang keluar daripada usus, daripada maidah, itu yang kira najis, sebab dia sudah berubah dah, keluar balik itu. Ini kena basuh lah. Seperti yang keluar dari tahi, sabda Nabi, dia kata haza riksun, seperti kencing dan tahi. Maksud dia tu, kencing dan tahi ni patut kita letak nombor sekali dah. Nanah, air kencing, tahi, itu semua termasuk dalam najis, kerana dia Nabi kata haza riksun. Ini tahi binatang ini najis. Jadi berapa dah kita? 7 muntah, tahi yang ke-8, yang ke-9-nya kencing. Letak nombor terus di situ. Dalam kitab kita ni dia ingat macam contoh je. Baik. Jadi kita pergi kepada yang ke-9, mazi. Mazi, iaitu air berwarna putih yang cair yang keluar diiringi dengan syahwat. Itu dipanggil air mazi. Dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya membasuh zakar apabila keluar air yang tersebut. Bila air keluar air tersebut, ni panjang, tengok dalam nota kaki kita tu. Cerita Sayyidina Ali. Ali ni dia kata kuntu mazak, dia banyak keluar air mazi, maka dia malu nak tanya. Dia hantar sahabat lain nama dia Miqdad bin Aswad supaya pergi tanya Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali ni beradab lah, nak pergi tanya bapak mertua, malu kan, maka dia suruh Miqdad yang pergi tanya. Maka Miqdad tanya, Nabi kata fihil wudu wa fi riwayatin tawadda wasil zakar, basuh zakar kemudian berwudu. Maka di sini hadis ini dalam Bukhari Muslim, di situlah kata di para ulama Islam,
bahawa mazi itu najis. Yang ke 9, 10, yang ke 11 dalam kita ni kan. 11 air wadi, al-wadi. Wadi ni air apa pula? Iaitulah air berwarna putih keruh dan likat yang keluar semasa membuang air kencing atau keluar semasa melakukan kerja berat. Orang ni akak barang kerak, tiba-tiba dia tengok ada keluar air. Maka hukum kenajisannya adalah berdasarkan kias dari kenajisan air mazi serta berdasarkan ijma' ulama. Jadi air wadi ni pun sama juga. Cuma dia tak wajib mandi. Kita kena beza, yang wajib mandinya lain. Yang wajib mandinya mani. Tapi mani tak masuk dalam najis. Ini di antara benda yang pelik yang tuan-tuan kena ingat, bahawa mani bukan najis. Mani bukan najis. Kalau air mani itu najis, manusia ni jadi daripada apa? Kita ni mari daripada bula betung? La. Mari daripada monyet? La. Mari daripada air mani yang bercampur di antara ayah dengan ibu. Kalaulah mani itu najis, bermakna najis lah kita ni, manusia ni najis. Kita ni mati pun tak najis lagi, apalagi waktu kita hidup. Cuma keluar mani kena mandi. Keluar mazi dengan wadi tak perlu mandi. Dia panggil hadah kecil, boleh je basuh, kemudian berwuduk memadai. Alhamdulillah. Yang ke-12, air susu binatang yang haram dimakan. Air susu binatang yang haram dimakan. Seperti susu himar, donki. Donki ni tak boleh makan. Kerana berubah ia dalam perut seperti darah. Oleh kerana dia tu asal benda tidak dimakan, maka tidak dimakan. Cuma ulama kita berbeza sedikit pandangan dalam masalah ini. Dia kata air susu tu najis ke tidak? Susu binatang. Sebab susu ni mari daripada di antara darah dengan najis, keluar susu. Maka ulama kita yang kata tak boleh kita makan susu ini mengikut daging dia. Kalau tuan dia boleh dimakan, maka susu dia sama. Tapi oleh kerana donki ni binatang tidak dimakan, maka susu dia pun tak boleh juga. Tapi di sini ada perbezaan di antara penyu dengan telur. Bagi kita mazhab Syafi'i, penyu orang tak makan. Telur dia boleh makan. Penyu tak boleh makan. Penyu tak boleh makan. Telur makan. Sedap pula tu. Sekarang ni telur penyu yang memang sudah menjadi barang kawalan, harganya mahal kan. Itu bezalah pandangan di situ. Jadi masalah tadi air mani, bila mani keluar, dia panggil mimpi basah. Tak kira lah mani ni keluar dengan apa cara? Dengan jima, mimpi, dia tengok gambar jadi syok, keluar mani. Semuanya kena wajib mandi hadah belaka. Semua wajib. Cuma timbul lagi soalan, orang tanya tentang kuda. Kuda ni macam mana susu kuda? Kuda tu boleh dimakan. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur kita kepada suratul Nahli, wal khayla wal bighara wal hamili tarkabuha kan. Allah Taala sebut, maka cuma kuda ni tak masuk dalam bahimatul an'am sebab dia tidak menjadi makanan seperti lembu, unta, kambing. Tapi kuda boleh dimakan. Halal makan, maka susu dia pun halal. Alhamdulillah. Siapa ada susu kuda, mari kita nak minum, sedap. Ada kawan saya dia bawa, mari dia tu ubat ni ustaz, kata marilah. Sebab benda halal kita nak makan, kita nak minum, boleh. Baik, yang ke-13, setiap bahagian yang bercerai daripada yang bernyawa, hukumnya adalah seperti bangkainya juga, berdasarkan hadis ma quti'a min hayyin fahuwa maitan. Benda yang dipotong daripada benda yang hidup, maka dia jadi bangkai.
Contohlah kita kata, kita rasa nak makan BBQ lembu. Lembu kita ni besar. Punggung dia pun bergolek dah. Ataupun ni atas belakang dia tu, bonggol dia tu besar. Kita pergi bismillah, kerap ambil 2 kilo untuk BBQ dengan family malam ni. Kita kata la. Nabi kata ma quti'a min hayyin fahuwa maitah. Semua benda yang dipotong daripada binatang yang masih tuan, yang masih hidup, maka dia jadi bangkai, tak boleh ambil. Yang boleh ambilnya, yang tak najisnya, kita pergi potong kat bulu biri-biri ke, bulu kambing, macam orang duk buat apa ni, orang Australia ke mana tu kan. Kita tengok dia ada musim dia, waktu dia cukur bulu tu. Oh, cukur dogo kawan tu, bokeh sekejap, lepas tu naik balik. Macam bulu kepala kita je dia tu. Rambut kita ni, kita pergi gunting, tak lama naik pula. Musim PGP ni habis pakai rambut panjang sebab kedai gunting tutup. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil cara ringkas-ringkas sebab dia banyak lagi. Jadi binatang yang dipotong daripada tuannya yang masih hidup, iaitulah hukumnya sama dengan hukum bangkai, kecuali alhamdulillah tuan saya bagi tahu, kecuali bulu binatang yang halal dimakan, maka bulu tersebut adalah suci berdasarkan ijma' ulama. Boleh. Orang duk timbul masalah bulu kucing macam mana Ustaz? Bulu kucing. Bulu kucing ni, kalaulah tercabut sikit-sikit tu, itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Sebab kucing itu minat tawaf. Di antara benda yang hidup dengan sekali dengan kita atau rumah kita. Janganlah ketak sangat dalam masalah ini. Baik. Tidak suci sesuatu najis yang telah berubah bentuk atau ciri-cirinya kecuali arak. Tanda sini. Arak yang berubah menjadi cuka maka halal berdasarkan ijma' ulama. Contohnya kita kata kita buat air nira. Nira ni ambil daripada kelapa. Tuan-tuan orang yang luar Kelantan ni, orang Kelantan nira dia panggil tuak. Kalau kita pergi belah lain pula, air tuak ni tuak masam tu lah. Kita sini tuak halal. Tuak kelapa. Dia panggil tuak nyo. Kan? Kita ambil air nira ni, kita peram, lama-lama dia berbuih, masam, dia jadi arak. Kalau minum masa tu mabuk. Kita membiarkan dia. Jangan diusik, jangan campur ubat, jangan letak benda-benda. Lama-lama dia bertukar menjadi cuka, maka itu halal. Boleh dimakan. Boleh dibuat apa ni, buat masak boleh. Tidak suci sesuatu najis yang telah berubah bentuk atau ciri-cirinya kecuali arak yang berubah menjadi cuka, maka halal berdasarkan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan boleh. Alhamdulillah. Begitu juga tulang-tulang binatang yang dihukumkan sebagai najis kerana binatang tersebut mati, maka belulangnya boleh berubah menjadi suci dengan samak. Ini yang saya kata tadi. Yang kita basuh jilatan anjing itu nama dia sertu. Basuh jilatan anjing nama dia sertu. Basuh bersihkan kulit itu nama dia samak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Mana-mana belulang kulit yang telah disamak maka sungguhnya telah suci ia, wallahu a'lam. Jadi kita nak binatang-binatang kulit-kulit ni. Kulit yang boleh binatang dihukum sebagai najis, maka boleh kita bersihkan dia dengan samak. Jadi kita kata alhamdulillah. Wallahu alam, tamatlah perbincangan kita dalam masalah ini. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada bagaimana menghilangkan najis. Cara-cara nak suci, nak bersih daripada najis. Kita tu dah belajar dalam kitab kita ini berapa kategori najis. Berapa najis? Ada 3 jenis.
Yang pertama dia panggil najis mughallazah. Najis yang berat. Siapa dia najis berat? Anjing dengan babi. Yang khilaf ulama tu cerita lain. Yang pentingnya kita nak ambil yang asal, yang ori perbincangan. Yang kedua dia panggil najis mukhaffafah, iaitulah najis yang ringan. Siapa dia? Satu je, iaitulah air kencing kanak-kanak. Baby laki-laki yang belum makan makanan. Yang ketiga najis mutawassitah, najis yang pertengahan, lain daripada babi dengan anjing, lain daripada air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum makan, yang lain itu semuanya mutawassitah. Mudah kan? Kita punya skill, kita punya kaedah kita senang. Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada cara menghilangkan najis. Cara nak menghilangkan najis. Yang pertama, tengok dalam kitab. Yang pertama, cara menghilangkan najis mughallazah. Apa dia mughallazah? Najis yang berat. Najis yang berat. Apa dia najis berat ni? Setiap benda yang terkena najis yang berpunca dari anjing dan babi, dua beradik kembar ni besar dia ni, maka wajib membasuhnya sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Mana kita ambil tanah masuk dalam air, jirus, basuh dia sekali. Manakah dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayat oleh Imam Muslim. Idza walagal kalbu fil ina'i faghsilu 7 marrat. Ulahunna bit-turab. Apabila anjing telah menjilat pada bekas. Bekas kita ni yang jilat ke anjing. Anjing mari jilat. Maka hendaklah kamu membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang pertamanya adalah dengan tanah. Dalam riwayat lain, ihdahunna bil batha. Salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi ada kata ulahunna, mula-mula ada kata riwayat kata mana-mana je. Yang penting sekali tu kena ada campur dengan tanah. Tapi jangan jadi yang terakhir lah. Kalau jadi yang ketujuh tu, habis kena jadi yang ke-8 pula sebab bekas tu masih lagi kotor. Sebab ada kesan tanah. Jadi kita kena ingat najis yang pertama dia panggil najis mughallazah. Kita kena basuh dengan tanah. Dalam kitab kita ni kata barang yang kena najis dengan sebab anjing atau babi. Ini fiqh Syafi'i. Sebab itulah kita tengok nampak agak berat sekarang ni kan. Ada orang yang pergi sertu troli supermarket sebab ada orang yang bukan Islam ni dia bawa anjing dia letak atas troli. Habis satu troli, satu supermarket kena basuh belaka. Tak tahu troli mana? Ataupun anjing mari jilat dia punya kereta ke apa yang pentingnya. Itulah dalam fiqh Syafi'i ini agak ketat dalam masalah ini. Ada sebagai ulama kata kalau dia jilat dalam makanan ya, kalau dia tengok benda-benda kita jalan lalu tersentuh dia tu tidak jadi masalah. Yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, itu perbincangan fiqh kita. Salah satu daripadanya kena basuh dengan tanah. Tanah yang dicampurkan dengan air. Tanah yang dicampurkan dengan air, maka itu tak boleh. Habislah kita yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Cara menghilangkan najis. Yang kedua dia panggil najis mukhaffafah. Apa dia kat najis mukhaffafah ni? Iaitulah najis yang ringan. Siapa dia najis yang ringan? Najis yang ringan tu apa dia? Setiap benda yang terkena najis berpunca dari air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum pernah makan, kecuali hanya minum air susu ibu. Sekarang ni anak kita berapa hari dah macam-macam makan. Makanan ni, Nestom lah, Cerelac. Zaman dulu orang panggil nasi lenyek kan. Nenek-nenek kita dulu penyek nasi makan. Zaman kita ni macam-macam makanan ada.
Adakah lagi mukhaffafah? Jawabnya mukhaffafah itu definisi dia, setiap benda yang terkena najis berpunca dari air kencing kanak-kanak lelaki yang belum pernah makan, kecuali ia hanya minum air susu ibu. Itu baru jadi. Maka memadai dengan merenjis air ke atasnya dan menyapunya bagi menghilangkan najis yang tersebut. Mudah ya. Dia kalau air kecil kanak-kanak ni mudah. Apa dia mudah? Senanglah dia kata. Mana dalam kitab kita ni? Jadi pernah satu masa Nabi kita SAW dibawa kanak-kanak. Budak-budak bayi. Nabi orang letak atas riba. Nabi kita ni Masya Allah Tabarakallah. Simple. Senang sangat-sangat dia. Dia tak ada payah. Kan? Tak ada payah-payah. Orang letak baby atas riba Nabi, budak ni masa tu tak ada pampers macam zaman kita hari ni. Pampers ke apa dia, yang pentingnya orang panggil alat kanak-kanak pakailah. Habis budak ni kencing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Kalau kena kau ustaz kita pula pakai baju comel nak pergi ceramahnya kencing ke budak dia, katanya campak budak tu. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan alamin, dia tak campak, dia panggil ibu. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, yursalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Tengok dalam hadis kita ni. Nabi kata dibasuh kencing bayi, baby, kanak-kanak perempuan, dan direnjis kencing bayi laki-laki. Yang perempuan tu dibasuh, yang laki-laki direnjis saja. Tadilah syaratnya budak yang belum umur makan, belum dia kena makan, maka bolehlah dia renjis. Kita kata alhamdulillah. Itu sebab apa? Timbul lagi soal sebab apa? Sebab apa? Kenapa berbeza antara dua kanak-kanak? Dalam sebuah kitab nama dia Al-Furuq Al-Fiqhiyah. Perbezaan hukum fiqh. Beza di antara air kencing kanak-kanak laki-laki dengan kanak-kanak perempuan. Perempuan kena basuh daripada kecil, kanak-kanak laki-laki tunggu sampai dia makan. Ada para ulama ni panjang dia kata. Yang penting sekali, yang jawapan yang paling mudah sekali, apa dia tuan-tuan? Dia kata yang membezakan di antara dua ni nas. Nabi yang membezakan. Kalau nak cari sebab, macam-macam lah. Ada kata air kencing kanak-kanak perempuan ni dia pekat. Sebab mereka ini keluar daripada rahim yang Allah Ta'ala sediakan rahim itu untuk mengandung baby dia nanti. Pada awal lagi dia, air kencing dia tu sudah bersedia untuk. Ada kata air kencing laki-laki ni nipis sikit. Lain-lain cerita panjang dalam bab Al-Furuq Al-Fiqhiyah. Tuan-tuan boleh cari kita Al-Furuq Al-Fiqhiyah. Baiklah, itu yang membezakan nas. Tamatlah kita dalam masalah. Yang ketiga, cara menghilangkan najis mutawassitah. Apa dia mutawassitah? Iaitulah najis pertengahan. Najis pertengahan. Ni orang tanya najis kanak-kanak 2 tahun. Bukan 2 tahun. Kanak-kanak yang belum makan makanan. Itu je. Tak kira berapa hari pun. Kalau dia berapa sebulan tak sampai dah makan, tak boleh lagi. Najis yang menghilangkan najis mutawassitah, najis pertengahan, iaitulah setiap benda yang terkena najis selain daripada 2 najis yang sebelum ini. Najis kanak-kanak laki-laki yang belum makan makanan, dia terpanggil najis mukhaffafah, ataupun najis mughallazah, anjing dengan babi. Maka 2 itu dia panggil najis pertengahan. Setiap yang benda yang terkena najis selain daripada 2 najis sebelum ini, jika tidak terdapat kesan najis pada suatu tempat atau barang, maka memadai dengan mengalirkan air pada tempat tersebut 1 kali. Mana kita tengok ada kena najis ini, tapi tak ada zat najis, tak ada, maka cukuplah kita basuh sekali. Jika masih terdapat kesan najis, najis ada, masih ada lagi ketul situ, ataupun duduk kat situ, maka mestilah menghilangkan zat najis, air najis, kesan najis tersebut terlebih dahulu
dan mengalirkan air pada tempat yang tersebut. Hilangkan, kemudian kita basuh. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Sabbu 'alaiha zanuban min ma'." Nabi kata, siramlah ke atasnya. Ada cerita ni. Tengok nota 47. Nota kaki nombor 47. Seorang badui, orang badui ni orang kampung lah, pak cik ni, masuk dalam masjid Nabi SAW, dia tak tahu protokol. Masjid Nabi pula bukan ada semin, ada kapet, pasir, batu gitu ya. Orang badui pula di kampung dia biasa-biasa je. Bila nak buang air, dia buang kat situ je. Maka dia pun kencing kat situ. Orang pakak marah dia. Nabi kata, la tazrimu. Da'u, biarkan sampai dia sudah. Bila dia sudah, Nabi pun bagi tak. Tak limak pada dia. Masjid ni bukan dibina untuk kencing, masjid ni bukan untuk ni. Masjid ni untuk ibadat, untuk zikir. Maka Nabi kata sabbu 'alaiha zanuban mimma au daluan mimma. Nabi kata ambil satu timba air, siram di atas bekas kencing dia tadi. Menunjukkan bahawa kita nak basuh benda ni, kita dengan cara menghilangkan najis. Kalau atas tanah, kita siram je. Kalau di kain, kita buang kain kita ni, kita basuh. Timbullah, tengok ni. Jika berkekalan kesan, warna atau bau yang sukar dihilang, maka perkara ini dimaafkan. Ada setengah najis tu melekat. Kalau di kain ni, kelai. Kalau tai ayam, tak tahu ayam apa ni. Kalau orang Kelantan dia panggil tai ayam mone. Ayam mone ni ayam yang mari duduk berak atas tangga orang tu. Kadang-kadang kita basuh lekat tu. Itu dimaafkan. Dimaafkan, tidaklah. Kesan darah contohnya di baju kita. Kita basuh dah, tapi ada. Itu dimaafkan. Tak perlu kita gunting buang lah. Tidak perlu kita gunting buang. Kalau kita gunting buang, rusaklah kita punya baju kita. Kita kata itu bermasalah. Para jemaah sekalian, firmanullah Ta'ala, ini menarik. Tuan Syekh kita Abdul Qadir rahimahullah Ta'ala dibawa satu ayat penutup kepada bab najis ini, iaitulah firmanullah Ta'ala dalam suratul Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah SWT tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Dalam bab agama ni kita jangan duk keras-keras. Kalau ada pandangan para alim ulama kita yang membincangkan tajuk ini, tajuk najis, kemudian sebab-sebab dia, illah dia, maka kita terima perkara itu. Contoh yang berlaku zaman kita hari ni, orang duk bincang tentang, tadilah saya nak sebut tadi. Sampai peringkat kalau dalam gulai kita ni, kalau ada kena baju kita ni najis sebab ada kesan darah, kita kata itu ta'annud. Itu menyusah-nyusahkan. Allah kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam agama ni bukan ada susah. Maka kita jangan ada susah benda yang Allah Ta'ala ringankan. Ada 2-3 perkara yang saya rasa perlu pada penjelasan. Hari ini secara realiti kita membasuh pakaian dengan mesin basuh. Kan, mesin basuh. Tak kiralah yang automatik ke yang tak automatik. Kalau yang tak automatik, lain sikit. Sebab lepas dia basuh pusing, kita ambil, kita yang bilas. Mana kita bilas, kita yang basuh terakhir tu. Kemudian baru kita pergi tempat pengering. Itu settle. Mesin basuh automatik ni dia semua basuh. Bagaimana keadaan? Maka timbullah khilaf ulama semasa. Ada yang katakan basuh dengan mesin automatik ni bermasalah. Kita kata beginilah. Untuk menyelesaikan masalah para jemaah sekalian, kita ambil, kalau pakaian biasa, ya peluh-peluh je, kita campak dalam tu. Tapi kalau pakaian yang ada najis, contohnya pakaian kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak dia kencing, entah mari mana, maka eloknya begini, kita ambil, basuh dulu kat luar, buang dulu najis tu, campak dalam mesin basuh, selesai masalah. Ataupun seluar orang tua sendiri pun kadang-kadang kencing tak basuh juga, kan? Dia panggil istinja dengan tisu. Maka kita ambil seluar dalam dia tu, basuh dulu, kemudian baru campak dalam mesin basuh. Bekas-bekas kain lampin contohnya, pakaian baby lah banyak benda ni. Jadi kalau kita rasa ada najis, kita basuh kat luar, masuk dalam mesin basuh.
Jadi insya-Allah mesin basuh tu dia panggil al-tathhir bil mukatsarah. Dia berapa kali keluar air, masuk air, keluar air, masuk air. Jadi kita insya-Allah tidak ada keraguan di situ. Setelah kita mengambil langkah hilangkan najis, zat najis yang ada di pakaian itu sebelum kita masuk dalam mesin automatik. Wallahu alam. Sama juga saya perhati tengok hari ni ada sebahagian masjid kapek dia potong sana potong sini. Saya tanya kenapa ni? Kapek-kapek ni, kapek cantik tapi dipotong sana potong sini. JK masjid berbisik, dia kata maaf lah. Tok Noja, Tok Siap masjid ni was-was. Contohnya bila ada najis kat kapek ni, dia potong kapek tu pergi basuh, kemudian mari patang pula. Itu sebab jadi bertampar sana, tampar sini kita punya kapek. Kita kata, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, eloklah. Kalau ada berlaku kapek atas kapek, contohnya kapek macam ni, kita takthirul mak, kita perbanyakkan air. Contohnya budak baby kencing. Bukan baby yang tak makan makanan tadi kan. Baby lain, yang baby dah besar. Jadi biasanya kencing budak ni banyak mana? Ada setengah gelas, 1/4. Jadi kita banyak, kita ambil satu timbu air, kita itu dia taksir. Kemudian kita keringkan dia, kita keringkan, sama ada kering dengan biasa manual ataupun dengan mesin pengering. Kemudian kita basuh lagi, insya-Allah tak perlu dipotong kapek itu memadai dengan dia. Tapi kalau kapek yang hamparan ni, mudahlah kita angkat pergi basuh. Yang rumah banglo ni. Kan, yang sudah dipaku kapek macam nak buat. Jadi tanda dengan cara taksirul ma, dibilas, kemudian sekali lagi, insya-Allah 2 kali, 3 kali kita buat, bersihlah tempat yang tersebut. Insya-Allah dalam agama ini tidak ada yang payah, tidak ada yang pelik-pelik, yang menyusahkan, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah bab kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, Babul Haidhi, bab yang berkait dengan haid. Bab yang berkait dengan haid. Masa yang diberi kepada saya sudah tamat, cuma ada beberapa, coba tengok, ada soalan ke yang boleh kita, yang berkaitan. Jadi Alhamdulillah saya rasa ada orang tanya tentang air kencing unta. Susu unta tak ada masalah sebab unta ni termasuk dalam makanan, dalam binatang yang sangat-sangat yang dihalalkan dan sangat sedap kita makan dah. Air kencing dia macam mana? Kita kata kalau tengok dalam kitab fiqh kita ni, air kencing unta tu termasuk dalam benda najis. Cuma ada khilaf. Sebahagian ulama katakan air kencing unta tidak najis sebab pernah Nabi suruh sahabat yang sakit perut pergi minum min abwaliha wa albaniha. Pergi minum air kencing dia dengan susu dia. Cuma kita kena ingatlah air kencing unta ni bukan minuman macam susu, bukan macam jus. Kalau orang sakit, bolehlah minum dalam masalah ini kan. Kalau orang sakit boleh minum. Sekarang ni satu fenomena, kalau pergi di Mekah, orang bawa pergi dekat Hudaibiyah tu, kan ada ladang unta tu. Susu unta 5 riyal sebotol. Air kencing 20. Masya-Allah. Macam-macam masyarakat kita, dia suka cari yang pelik-pelik. Kita kata kalau ada penyakit boleh minum, tapi air kencing unta bukan minuman. Bukan minuman. Jadi para jemaah sekalian, air kencing unta bukan minuman. Maka kita selesaikanlah dengan baik, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah beberapa soalan yang ditanya. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang dalam Babul Haidhi, bab haid. Jadi saya terima kasihlah kepada pihak Al-Fadhil Imam besar kita, Al-Fadhil Imam-imam dan semua penyelaras Masjid Negara. Walaupun kita di zaman PKP kali yang kedua, tapi majlis ilmu kita dapat diteruskan dengan cara alamaya. Jazakumullahu khairah. Dan juga kepada semua pelajar-pelajar yang setia di Masjid Negara, yang setia di alamaya, yang dapat menerima ilmu kita ni dengan pelbagai cara. Teruskanlah majlis-majlis yang dianjurkan oleh pihak Masjid Negara, sama ada kuliah duha, kuliah subuh, kuliah Jumaat, kuliah Maghrib, sama-samalah kita hidupkan majlis ini di page Masjid Negara Malaysia untuk kelangsungan majlis ilmu walaupun di musim PKP. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, maklumat yang diterima dengan baik, dan kita dapat beramalnya insya-Allah. Sekian aku qauli hadza.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.